Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat, dia dapat. Ikutu! Ya Rudamo! What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, dalam video ni seperti yang aku janjikan semalam, which is aku nak berdiskusi sikit berkenaan Yamato. Kenapa aku rasa yang dia will not join Mugiwara Crew. So first of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan korang. Dan sedikit update, beberapa hari yang lepas Bilal adik aku dah pun jalani kemoterapi untuk sesi yang pertama, yang bertujuan untuk mematikan tumor yang ada di belakang badan dia itulah. And after this, aku tak sure what will be the next treatment yang doktor akan sediakan. Cuma aku harap sangat-sangat doa dari korang. Mana tahu dalam kalangan penonton channel aku ni ada yang makbul doanya supaya Allah dapat sembuhkan adik aku. Again, thank you so much my nakama. Alright, jom let's proceed with the content. Dalam chapter 1, Luffy telah mendedahkan bahawa dia inginkan 10 orang sebagai krunya untuk mengembara bersama-sama. Dan 10 orang yang dimaksudkan ni of course tak termasuk Luffy. So nantinya kita akan melihat 11 kru termasuk Luffy dalam Thousand Sunny, or maybe new Mugiwara ship atau upgraded ship after this. So sekarang ni kita dah ada Zoro sebagai petarung, Nami sebagai navigator, Usopp sebagai sniper, Sanji sebagai tukang masak, Chopper sebagai doktor, Robin sebagai archaeologist, Frankie sebagai shipwright, Brook sebagai musician dan Jinbei sebagai helmsman. So kalau ikutkan, hanya tinggal one spot left untuk next nakama for Luffy kalau kita ikutkan fakta kenyataan Luffy dalam at the very beginning of this story lah, which is in the chapter 1. Okay, aku akan susun kemas-kemas teori ni supaya korang mudah faham pendapat aku. I mean fakta aku ni supaya korang mudah faham. Dan kalau korang ada pendapat lain, aku terima juga. Okay, kebiasaannya bila Luffy ajak seseorang untuk join kru dia, mereka tersebut akan menolak lamaran Luffy serta-merta. Cuma cara lamaran itu ditolak berbeza-beza. Dan Luffy tak pernah memaksa dorang untuk join, tapi dia awal lagi dah wajibkan dorang untuk join, seolah-olah dorang tu sebenarnya adalah milik dia. Atau membuatkan dorang tu terhutang budi yang besar kepada dia. Seterusnya membuatkan dorang terpikat dengan Luffy, macam Zoro dengan Morgan, Sanji dengan Don Krieg, Nami dengan Arlong, Usopp dengan Kuro dan sebagainya. Cumanya kes Frankie ni agak payah sikit. Walaupun kemelut di Water 7 dah selesai dengan Enies Lobby semua kan, dengan CP0, kita boleh tengok dia agak degil sikit sampai terpaksalah Robin mencekak sesuatu. Cumanya perkara menarik kat sini adalah apabila Luffy dah decide, dah membuat keputusan untuk seseorang tu join dia, somehow orang tu pasti akan join dia juga akhirnya. Cuma dalam 9 orang ni, hanya Usopp, Robin, Brook dengan Jinbei je lain sikit. Usopp kita boleh nampak sangat seronok bila Luffy jemput dia. Robin pula terpaksa convince ahli Mugiwara yang lain supaya dia dapat stay. Dan begitu juga dengan Brook yang mengaku nak join masa awal-awal Luffy ajak, dan lepas thriller Bug War barulah Brook officially join. Dan kes Brook ni juga sama macam Jinbei, yang kena selesaikan kemelut dia dulu baru boleh join. Dan sebelum ni juga Vivi dan Karu Luffy dah anggap sebagai nakama dia, dan Luffy juga suka ajak makhluk-makhluk pelik untuk join dia. Macam sebelum ni Luffy pernah ajak Gaimon untuk join dia, dan begitu juga masa dekat thriller Bug, Luffy pernah ajak zombie pokok dengan zombie unicorn kat situ. Dan kaki Kinemon pun Luffy pernah ajak juga masa dekat Pang Hazard. So kita boleh tengok, nampak macam Luffy ni random je ambil orang, tapi pada aku sebenarnya tak juga. Maybe masa tu mungkin hanya moment humor order
Oda nak selitkan dalam jalan cerita dia. Sebenarnya ada juga kaedah Luffy merekrut, which is yang pertama, Luffy akan berusaha sungguh-sungguh ambil orang apabila kena dengan talent dia dan sangat diperlukan dalam kapal dia. Contohnya Nami, Sanji, Chopper, Frankie. Walaupun dorang menolak tawaran Luffy, Luffy tetap menolak penolakan dorang tu. Kedua, apabila satu-satu karakter itu membantu Luffy mengalahkan naib kepada bos tu, macam Sanji mengalahkan Gin dan Chopper mengalahkan Chess Marimo. Dan ketiga, ketika sesuatu arc itu berjalan, backstory mereka dan impian mereka didedahkan yang meyakinkan mereka untuk sertai Luffy. Tapi exemption untuk Nami dan Robin lah, pasal backstory diorang didedahkan kemudian. Dan diorang berdua ni juga kita boleh tengok Nami dengan Robin ni menyertai Luffy secara relanya lepas kemelut tempat diorang dah selesai. Maksud aku, join betul-betul Mugiwara crew kan. Macam Nami, mula-mula memang dia bersama Luffy masa awal-awal tu, tapi then dia curi kapal Going Merry untuk balik ke Kokoyashi. Sama juga dengan Robin, mula-mula memang dia join, tapi lepas insiden Enies Lobby baru dia betul-betul join sepenuh hati, jiwa dan raga dia. Macam Brook dengan Jinbei tu tak sama dengan kes Nami dengan Robin. Diorang memang jujur bagi tahu nak join dan jujur bagi tahu lepas diorang settle urusan diorang baru diorang akan join sepenuhnya. Nami dengan Robin ni macam ada udang di sebelik batu sikit masa awal-awal tu dululah. Alright, now aku nak terangkan sikit macam mana persamaan antara kru Luffy ni, dan mungkin dari situ korang akan dapat idea persamaan orang selain dari 9 kru Luffy ni akan join in the future. Okey, yang pertama, persamaan antara Zoro, Chopper dan Jinbei. Ketiga-tiga diorang diperkenalkan pertama kali dalam keadaan diikat. Zoro pada tiang, Chopper pada slat, Jinbei di impel down. Ketiga-tiga diorang dianggap sebagai monster. Zoro the bloodthirst bounty hunter, Chopper the blue nose, Jinbei the Shichibukai dan fishman yang disalah arti sebagai monster. Mereka bertiga ni juga pernah menyelamatkan Luffy masa awal pengenalan dengan Luffy. Zoro selamatkan Luffy dari Morgan masa Morgan cuba serang dari belakang. Chopper selamatkan Luffy dari jatuh daripada gunung. Jinbei selamatkan Luffy masa di impel down, masa nak jatuh dalam laut. Dan yang terakhir, diorang ni rela membuang maruah diorang atau status demi membantu Luffy. Zoro menyerahkan dreamnya demi mati di tangan Kuma dan mengetepikan maruahnya dan bersujud di depan Mihawk untuk diajar. Chopper mengatakan dia tak kisah kalau dipanggil sebagai monster lagi demi membantu Luffy. Jinbei meninggalkan statusnya sebagai ally kepada Big Mom dan status dia sebagai ketua Sun Pirates. Alright, yang kedua, persamaan antara Robin dan Nami. Mereka berdua pernah meyakinkan Luffy dulu sebelum join. Kedua-dua mereka adalah bekas kru dalam antagonis sebelum Luffy mengalahkan ketua mereka, Arlong dengan Crocodile. Mereka menyertai kru antagonis semata-mata untuk survival dorang. Dan persamaan seterusnya, kedua-dua mereka diselamatkan oleh Marine yang kemudiannya Marine itu resign. Nami diselamatkan Belly Mary, sementara Robin diselamatkan oleh Kuzan. Kedua-dua dorang ni ada knowledge yang besar dan peranan dorang antara yang sangat penting, which is Nami diperlukan untuk menetapkan di mana lokasi Laugh-Tale, manakala Robin diperlukan untuk menterjemah tulisan poneglyph, khususnya road poneglyph. Dan kedua-dua impian mereka adalah untuk meneroka sesuatu ilmu. Nami inginkan ilmu geografi yang sempurna, Robin inginkan ilmu sejarah yang sempurna. Alright, yang ketiga adalah persamaan antara Usopp dan Frankie. Kedua-dua mereka dianggap sebagai leader untuk kumpulan mereka masa awal-awal dulu. Usopp dengan Usopp Pirates-nya, Frankie dengan Frankie family-nya. Diorang berdua ada nama lain sebelum ni. Usopp dengan Sogeking, Frankie dengan Cutty Flame. Persamaan seterusnya adalah kedua-dua mereka bertarung dengan Luffy di Water 7. Kedua-dua mereka bertindak sebagai shipwright beberapa kali. Usopp dengan cubaan membaiki Mary dan Frankie membaiki Sunny. Kedua-dua parents mereka adalah pirates yang meninggalkan mereka. Usopp bapa dia adalah Yasop, manakala Frankie adalah mak bapak dia. Kedua-duanya adalah pirate. Alright, persamaan kru yang keempat adalah Sanji dan Brook. Kedua-dua mereka diperkenalkan pertama kali ketika sedang memegang sesuatu cecair panas di tangan mereka. Sanji memegang 2 suit panas, manakala Brook sedang meminum chai. Kedua-dua mereka memakai suit dan kedua-dua mereka adalah pervert. Kedua-dua mereka boleh berjalan di atas permukaan selain daripada darat. Sanji di udara, Brook di atas air. Kedua-dua impian mereka bersandarkan hidupan akuatik. Sanji di all blue, Brook untuk kembali bersama Labun. Lepas time skip disebabkan kepervertan mereka, kedua-dua mereka telah mendapat upgrade untuk mengintip dan skodeng. Sanji dengan red suit, Brook dengan devil fruit yomi-yomi dia. Fight style kedua-dua mereka limited berbanding ahli Mugiwara yang lain. Sanji dengan hanya bertarung dengan kaki, berbeza dengan Luffy yang bertarung dengan keseluruhan tubuhnya. Brook dengan hanya 1 pedang, berbeza dengan Zoro dengan 3 pedang. Serangan-serangan kedua-dua mereka juga daripada perkataan French, dan serangan full power mereka mampu menghasilkan elemen. Dia berjamba based on api, Soul Solid based on ice. Alright, so sekarang aku dah meletakkan beberapa fakta ringkas berkenaan kru-kru Luffy sedia ada, bagaimana diorang direkrut dan persamaan diorang up until now yang aku boleh korek. So berbalik kepada pernyataan aku, kenapa aku rasa yang Yamato mungkin tak diterima sebagai kru ke-10 Luffy adalah, kalau kita boleh recap balik, lepas Luffy memasuki New World, Luffy telah bertemu dengan banyak musuh dan banyak juga
juga yang akhirnya menjadi allies kepada dia. So lepas Fishman Arc atau lepas Kepulauan Fishman adalah tempoh masa Luffy memasuki New World. Dari situ kita ada Panghazard Arc, Dressrosa Arc, Zou Arc, Whole Cake Island Arc dan Wano Arc. Cumanya kalau awak tanya aku, adakah Luffy masih berfikir untuk rekrut new member? In my opinion, yes. Sebab pertamanya, Luffy sendiri bagi tahu yang dia nak 10 orang nakama. Kedua, masa kat Panghazard Arc, Luffy pernah rekrut Kaki Kinemon masa tu. So the chance yang Luffy nak rekrut a new member still ada. Dan in my opinion, Oda masih ingat perkara ni. Lepas Panghazard Arc, kita masuk ke Dressrosa Arc, di mana kat situlah terbentuknya Mugiwara Grand Fleet. So now tinggal Zou Arc, Whole Cake Island Arc dengan Wano Arc sahaja. Reverie Arc aku tak masukkan sebab Luffy tak ke sana. Although Reverie Arc termasuk dalam canon arc juga kan. So Zou Arc, Whole Cake Island Arc dan Wano Arc. In my opinion, setelah Mugiwara Grand Fleet diperkenalkan, aku rasa mungkin dalam peperangan terbesar nanti, Luffy perlukan even bigger fleet. So aku rasa untuk Zou Arc, Nekomamushi dan Inuarashi akan bertindak sebagai leader untuk menjadi fleet Luffy yang seterusnya. Manakala untuk Whole Cake Island Arc, Katakuri akan bertindak sebagai leader untuk fleet Luffy, dan untuk Wano, Yamato akan menjadi leader untuk Grand Fleet Luffy Wano, consisting of all the samurai, all the ninja, the Yakuza boss dan Saki-Baki Beast Pirates yang lain. So sekarang ni kita boleh tengok Yonko Big Mom dah pun tumbang, dan aku sangat yakin orang yang paling berkaliber untuk jawatan Sencho dalam Big Mom Pirates, or maybe lepas ni akan ditukar, adalah Katakuri. So instead of Katakuri menyertai Luffy, aku rasa Katakuri yang juga berkeinginan untuk repeat dengan Luffy, nak lawan balik, akan memimpin tentera-tentera dan lanun-lanun yang bersarang di Whole Cake Island untuk menyertai Mugiwara Grand Fleet. Sepertinya Sun Pirates yang kemudian terpecah menjadi Sun Pirate, Macro Pirates dan Arlong Pirates. Mungkin Mom Pirates juga akan berpecah, dan mungkin Charlotte Smoothie akan meneruskan legasi Big Mom Pirates, dan Katakuri akan membawa dos yang sudi bersama dia untuk sertai Luffy, dan maybe Charlotte Perospero pun akan membentuk lanun dia sendiri dengan hala tuju sendiri. So maybe lanun Big Mom akan terpecah 3 juga macam Sun Pirate, Big Mom Pirates, Katakuri Pirates dan Perospero Pirates. Ni just in my thought je lah. Manakala untuk Wano pula, aku berkeyakinan yang Momonosuke tidak akan menyertai Luffy dan meneruskan impian dia untuk menjadi shogun di negara Wano Kuni, dan Yamato mungkin tidak diterima Luffy sebagai kru, tapi sebagai Sencho untuk meneruskan legasi lanun bapak dia Beast Pirate dengan corak kepimpinan dia yang tersendiri. So guys, what do you think? Please leave your comment berkenaan spekulasi ini, dan sekiranya ada penambahan yang aku tak nampak, korang bebas untuk suarakan. So see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi